Assalamualaikum. Hari ini saya nak membentangkan tentang bahayanya merokok. Okey, ni definisi. Rokok merupakan fabrik bahan kimia berbahaya. Hanya dengan membakar dan menghisap sebatang je rokok dapat memproduksi lebih daripada 4,000 jenis bahan kimia. Banyak. 400 di antaranya racun dan 40 di antaranya bisa berakumulasi dalam tubuh dan menyebabkan kanser. Rokok juga termasuk zat diaktif kerana dapat menyebabkan diaksi, ketagihan dan dependensi, kebergantungan bagi orang yang menghisapnya. Dengan kata lain, rokok termasuk golongan nabza, nikotin, priskoropila, alkohol dan zat diaktif. Okey, ni atau makanan 1983, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau. Okey, ni atau dia, larangan mengenai iklan hasil tembakau dan tajaan. Kawalan penjualan hasil tembakau, larangan mengenai rokok, peruntukan yang berhubungan dengan orang belum dewasa, pelabelan dan pembungkusan, tata cara bagi pengambilan sampel. Kementerian Kesihatan akan membentangkan satu akta baru untuk melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk vape. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata pelaksanaan akta itu nanti akan mengurangkan jumlah perokok baru dan seterusnya akan tiba satu masa tiada lagi perokok di Malaysia. Menyedari perkara ini, saya dan Kementerian Kesihatan akan membawa satu akta baru ke Parlimen untuk melarang aktiviti merokok dan pemilikan sebarang produk merokok termasuk vape kepada generasi yang lahir selepas tahun 2005 yang dikenali sebagai generational endgame. Menurut beliau, pengambilan tembakau adalah faktor penting penyebab risiko kanser, malah menyumbang kepada 22% kematian akibat kanser. Jelasnya kos rawatan kanser paru-paru akibat merokok juga tinggi, iaitu RM132.7 juta. Beliau berharap hasrat KKM itu dapat diluluskan di Parlimen. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Hari Kanser Sedunia 2022 serta pelancaran buku National Strategic Plan for Cancer Control Program 2021-2025 dan buku National Strategic Plan for Colorectal Cancer 2021-2025 pagi tadi. Ini punca-punca individu cenderung merokok, pengaruh ibu bapa. Kalau dia ikut kalau ibu bapa merokok dia ikut daripada kecil, ini bahaya. Okey, nombor 2, pengaruh rakan sebaya. Ini memang selalu terjadi ikut kawan-kawan trend. Okey, nombor 3, emosi. Kalau kita tertekan kita nak pergi rokok. Itu. Nombor 4, kemudahan. Okey, sekarang ni sangat mudah nak dapatkan rokok ni. Pergi kedai senang je. Kat mana-mana ada. Okey, nombor 5, selebriti atau idola. Ini ikut idola dema idola dema merokok, dema pun nak merokok. Gaya keren. Okey, ni kesan-kesan daripada merokok. Dia boleh menyebabkan strok dan masalah jantung, masalah reproduksi. Ini masalah mandul lah. Ini bahaya lah. Kesihatan anak-anak dan ahli keluarga terjejas. Ni kita isap rokok, kadang ahli keluarga hidu apa semua, dema pun
masalah kita hisap asap tu, orang lain hidu lagi bahaya daripada kita hisap tu. Okey, masalah pernafasan dan kanser paru-paru. Okey, ni cara-cara berhenti merokok. Okey, ni terapi berkumpulan dan kaunseling. Terapi berkumpulan dilakukan dengan kehadiran satu pakar terapi atau kaunseling dan beberapa individu yang memiliki masalah atau kesukaran yang sama. Mereka akan membincangkan dan meluahkan masalah tersebut di dalam sebuah kumpulan. Dengan ini, individu yang merasa lebih selesa untuk meluahkan segala masalah atau ketagihan merokok yang mereka alami dan akan bekerjasama menyokong dan membantu satu sama lain untuk menghadapi kesukaran tersebut. Yang ini pula kita guna gula-gula getah nikotin. Gula-gula getah nikotin juga berfungsi lebih kurang sama dengan tampalan nikotin di mana ia memberi kelegaan daripada ketagihan kepada perokok yang ingin berhenti merokok. Namun caranya agak berbeza di mana perokok perlu mengonyah gula-gula getah tersebut untuk mendapatkan rasa nikotin. Dengan ini, perokok tidak perlu lagi merokok untuk melegakan ketagihan dan hanya perlu mengonyah gula-gula getah. Okey, ini pula tanamkan azam dan fikiran tujuan utama berhenti merokok. Okey, tanpa niat yang jujur dan tujuan yang jelas, mungkin mencuba untuk berhenti merokok boleh menjadi gagal. Maka perokok yang ingin berhenti perlu memikirkan kebaikan dan tujuan asalnya untuk berhenti merokok, sama ada untuk kebaikan kesihatan, keuangan, ahli keluarga, isteri atau anak-anak yang tercinta. Rokok, kesan karbon monoksida. Merokok merupakan satu tabiat yang buruk. Ia bukan sahaja dapat memberi kesan yang negatif kepada perokok, malahan juga kepada orang lain yang menyedut asap rokok. Antara risiko penyakit yang disebabkan oleh merokok adalah penyakit saluran pernafasan kronik seperti bronkitis kronik, emfisema, kanser paru-paru akibat penyedutan asap yang mengandungi toksik yang berlebihan. Terdapat beribu-ribu jenis bahan kimia beracun di dalam asap rokok dan salah satunya adalah karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh egsos kenderaan. Gas ini akan mengikat hemoglobin hingga ia menjadi terencat dan menjejaskan bekalan oksigen ke tisu-tisu di dalam badan. Molekul karbon monoksida dan hemoglobin yang bergabung dikenali sebagai karboksihemoglobin. Pada wanita hamil, merokok boleh menyebabkan kesan berikut. Walaupun kandungan karbon monoksida di dalam hemoglobin tidak memberikan kesan serta-merta, tetapi kekurangan oksigen akan menyebabkan janin di dalam kandungan tidak membesar dengan sempurna, serta bayi dilahirkan kecil dari saiz yang sepatutnya. Ini akan meningkatkan risiko kematian bayi di dalam rahim secara tiba-tiba. Terdapat banyak lagi risiko penyakit yang disebabkan oleh merokok. Penyakit kardiovaskular, kemandulan, mempercepatkan proses penuaan. Oleh itu, adalah lebih baik untuk anda berhenti sebelum ia membawa padah. Berikut adalah tips untuk membantu anda berhenti merokok. Sibukkan diri anda melakukan aktiviti yang menghalang anda untuk merokok. Elakkan daripada duduk bersama dengan orang yang sedang merokok. Mengunyah sesuatu seperti gula-gula getah apabila timbul keinginan untuk merokok. Berhenti merokok adalah langkah bijak. Okey, dah habis dah tentang merokok. Okey, terima kasih semua.